Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tugasan metodologi dakwah di bawah tajuk metodologi dakwah Nabi Lut alaihi salam. Dakwah ditakrifkan sebagai mengajak atau menyeru manusia kepada kebaikan dan jalan yang benar melalui amar ma'ruf nahi munkar supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, perkataan dakwah disebutkan sebanyak 198 kali. Sebutan itu terdapat dalam 55 ayat surah dan 176 ayat. Sebanyak 141 ayat perkataan dakwah diturunkan di Mekah Al-Mukarramah dan 30 ayat diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. 5 ayat menjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Allah Subhanahu Taala bersabda yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu serta sebagai pembawa berita kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar dan sebagai penyeru manusia seluruhnya kepada agama Allah Subhanahu Taala dengan taufik kurniaannya dan sebagai lampu menerangi. Hakikat dakwah menurut Ismail Al-Faruqi dan isterinya Lois Lamia membahagikannya sebanyak 3 istilah, iaitu kebebasan, rasional dan universalisme. Biografi Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan putera Haran bin Tahar. Beliau merupakan anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amana Lutun wa qala inni muhajirun ila Rabbi innahu huwal azizul hakim. Yang kedua ialah Nabi Lut alaihi salam beriman dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia. Poin yang ketiga ialah Allah Subhanahu Taala mengutuskan Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah kepada sebuah kampung yang bernama Sadum. Pada saat itu perkampungan itu merupakan perkampungan di Jordan. Poin yang ketiga ialah para pakar sejarah menyebutkan bahawa kaum Nabi Lut alaihi salam merupakan kaum yang terbesar yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka menetap di sebuah kampung yang bernama Sadum. Ia merupakan perkampungan yang paling besar daripada penetapan kaum Nabi Lut alaihi salam berbanding 4 kampung yang lain seperti Sya'ain, Syu'ud, Asrah dan Duma. Terima kasih rakan petang. Saya akan teruskan pula kepada metod dakwah Nabi Lut. Baiklah, Nabi Lut telah menggunakan beberapa jenis metod dalam menyampaikan dakwah baginda terhadap umat baginda. Antaranya yang pertama ialah Al-Hikmah. Al-Hikmah berasal daripada perkataan Arab iaitu Hakama yang bermaksud bijaksana. Jadinya Nabi Lut menggunakan kebijaksanaan baginda dengan cara menasihati ataupun menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala dan melarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji, iaitu homoseksual. Seperti yang kita tahu, umat Nabi Lut telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat terdahulu, iaitu homoseksual. Dan benda itu ialah salah satu perbuatan yang keji dan mungkarlah dan perlu ditinggalkan. So Nabi Lut menasihati umat baginda supaya tinggalkan perbuatan itu. Okey, yang seterusnya ialah metod yang kedua ialah Al-Mujadalah bil Husna. Okey, Al-Mujadalah ni ialah debat. Okey, debat Nabi Lut kepada kaumnya ini dapat dilihat ataupun telah dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kabut ayat 28 hingga 29. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, iaitu homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun daripada umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawapan kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk yang benar. Itulah dia sedikit mengenai
perdebatan antara kaum Nabi Lut dan juga Nabi Lut. Seterusnya ialah metod mau'izatul hasanah. Okey, mau'izatul hasanah ialah nasihat, peringatan atau pengajaran yang baik. Okay, jadinya Nabi Lut ni menggunakan pendekatan ini, iaitu Nabi Lut menyeru umat baginda supaya mentauhidkan Allah Ta'ala dan meninggalkan perbuatan homoseksual dan perkara yang kecil. Itulah kan. So itulah dia Sambutan Nabi Lut dalam menerima tetamu-tetamunya, itu malaikat. Poin yang pertama itu, pada mulanya Nabi Lut AS bimbang untuk menerima tetamu-tetamu tampan itu untuk masuk ke kampung ini kerana khawatir didengari oleh kaumnya. Poin yang kedua ialah pemuda-pemuda tampan itu memberitahu agar Nabi Lut AS bersama keluarganya meninggalkan kampung ini kerana masanya telah tiba, iaitu azab Allah SWT terhadap kaumnya yang melampaui batas. Pemuda-pemuda tampan itu ialah malaikat seperti malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Terima kasih rakan pembentang. Seterusnya saya akan sambung berkaitan cabaran dakwah Nabi Lut AS. Baiklah, seperti mana yang diketahui bahawa Nabi Lut menghadapi pelbagai cabaran, halangan dan juga rintangan daripada perbuatan-perbuatan kaum baginda sendiri, seperti dihina, dicaci, digelarkan gila dan banyak lagi ketika berdakwah ke jalan Allah yang benar. Namun begitu, Nabi Lut tidak pernah berputus asa untuk berdakwah. Malah baginda terus berdakwah tanpa rasa jemu, walaupun tidak diindahkan, tidak dipedulikan dan tidak dihiraukan oleh kaumnya. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaumul Lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Maksudnya, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan, yakni yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu menentangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Pada ketika ini, telinga-telinga kaum Nabi Lut diibaratkan sudah menjadi pekak bagi ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan perasaan mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis yang sesat dan menyesatkan. Baiklah, sebagai kesimpulan, baginda Nabi Lut alaihissalam telah menggunakan pelbagai metod dalam menyampaikan dakwah baginda, antaranya metod bil hikmah, iaitu kebijaksanaan. Selain itu, Nabi Lut turut menggunakan kaedah al-mujadalah bil husna, iaitu debat, dan akhir sekali ialah mau'izatul hasanah, iaitu nasihat yang baik. Baginda telah menggunakan pelbagai cara ataupun pelbagai kaedah bagi menasihati kaum baginda sendiri, antaranya dengan menggunakan kaedah, dengan menggunakan metod yang telah disebutkan tadi. Hal ini seharusnya perlu dicontohi dan diambil iktibar oleh umat Islam masa kini dalam menyampaikan dakwah walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Teruslah melangkah ke hadapan dalam membawa atau menyampaikan risalah Nabi kerana ia adalah perkara yang dituntut. Itu sahaja daripada kumpulan kami berkaitan tajuk metod dakwah Nabi Lut alaihissalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.